Video ini adalah sedutan rakaman kamera pengawasan di lapangan terbang Varna, Bulgaria. Dalam video ini, kelihatan seorang lelaki warganegara Jerman berlari keluar dari lapangan terbang tersebut. Dia sepertinya melarikan diri daripada sesuatu atau seseorang. Namun begitu jelas sekali apa atau siapa yang mengejar lelaki itu langsung tidak kelihatan. Jadi, apa sebenarnya yang telah berlaku? Kes ini yang kemudian digelar Most Famous Missing Person on YouTube terus menjadi bualan hangat dalam kalangan YouTuber dan media lain di internet. Pada 30 Jun 2014, Lars Mittan, 28 tahun, bersama 4 orang lagi rakannya telah tiba di sebuah resort bernama Golden Sands, Bulgaria untuk bercuti. Pada awalnya, percutian itu dinikmati sepenuhnya oleh Lars dan rakan-rakannya. Mereka bersantai di pantai, bermain bola sepak dan berhibur di kelab malam. Cumanya, Lars dilihat kurang menjamah makanan pada waktu tersebut. Hinggalah pada malam 6 Julai, berlakunya sedikit perbalahan mulut antara Lars dengan beberapa orang pengunjung di sebuah bar. Walau bagaimanapun, tiada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Semasa dalam perjalanan pulang ke hotel pada waktu kemudiannya, Lars dan rakan-rakannya sempat untuk singgah ke restoran makanan segera McDonald. Pada waktu itu entah kenapa Lars tiba-tiba menghilangkan diri semasa menunggu rakan-rakannya menempah makanan. Menyedari kehilangan Lars, mereka yang lain menyangka bahawa Lars sudah pun pulang ke hotel. Sangkaan rakan-rakan Lars itu ternyata meleset sama sekali. Lars hanya muncul di hotel pada keesokan paginya. Dia yang mengalami kecederaan pada bahagian gegendang telinga dan rahang mendakwa telah diserang oleh sekumpulan lelaki. Dakwa Lars lagi, kumpulan penyerang itu berkemungkinan diupah oleh individu tertentu yang terlibat dalam insiden pergaduhan di bar pada malam sebelumnya. Rakan-rakan Lars bagaimanapun enggan mempercayai cerita tersebut. Tidak dapat dipastikan samada benar atau sebaliknya dakwaan Lars itu kerana tiada siapa tahu ke mana dia menghilang semasa singgah di restoran McDonald. Pada hari berikutnya adalah hari perjalanan pulang Lars ke Jerman. Ekoran masalah pendengaran yang Lars alami, rakan-rakan Lars menasihatinya segera untuk pergi berjumpa dengan doktor tempatan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh doktor pada kemudiannya mendapati gegendang telinga Lars telah pecah. Disebabkan itu, Lars dinasihati untuk tidak meneruskan penerbangan. Mendengar perkara tersebut, rakan-rakan Lars berniat untuk membatalkan penerbangan pulang bagi menemani Lars sehingganya sembuh. Namun, niat mereka itu ditentang sendiri oleh Lars. Mereka semua yang akur pun berangkat pulang seperti yang telah dijadualkan. Sementara itu, Lars yang kini bersendirian di Bulgaria enggan melakukan pembedahan seperti yang dicadangkan oleh doktor. Jadi, Lars pun diberikan preskripsi ubat Cefurohim 500 mg iaitu sejenis ubat yang biasanya digunakan untuk mematikan bakteria. Lars juga berpindah ke hotel budget iaitu Hotel Color dengan anggaran $25 semalam. Saat ini, perangai pelik Lars telah dikatakan semakin menjadi-jadi. Pertama sekali, dia menelefon ibunya dengan nada suara yang ketakutan. Lars yang turut meminta agar kad kreditnya dibekukan serta-merta sempat memberitahu bahawa dia telah diekori oleh sekumpulan lelaki. Seperkara lagi, Lars ada menghantar teks mesej kepada ibunya untuk bertanyakan tentang fungsi sebenar ubat Cefurohim. Pada 8 Julai, Lars pun menaiki teksi menuju ke lapangan terbang Varna untuk perjalanan pulang. Setibanya di destinasi, dia menghubungi ibunya untuk meminta sejumlah wang. Lars kemudian pergi berjumpa dengan doktor bagi mendapatkan pemeriksaan susulan gegendang telinganya bagi memastikan dia betul-betul selamat untuk menaiki pesawat. Semasa di bilik doktor tersebut, Lars tiba-tiba terkejut selepas melihat kehadiran seorang pekerja buruh lelaki. Dia terus bangun dan keluar melarikan diri dari lapangan terbang itu dalam keadaannya sehelai sepinggang termasuklah tanpa pasport, beg duit dan telefon pintar. Selepas menyeberangi tempat parking kereta, Lars bertindak memanjat pagar lalu memasuki ke dalam hutan yang berhampiran dan terus menghilangkan diri. Tidak dapat dipastikan apakah sebenarnya yang menimpa Lars Mittan. Adakah kesan sampingan ubat?
Kesan trauma malam pergaduhan di bar. Mungkinkah sakit mental? Atau memang wujudkah sekumpulan lelaki yang telah mengekori dan menyerangnya? Sejak kejadian itu, Laz gagal untuk ditemui hingga ke hari ini.